السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah Hijri, hubungan dia dengan surah dengan surah Ibrahim. Allah Ta'ala beritahu dalam ayat akhir وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِيدٌ. Jadi Quran ini adalah suatu berita yang wajib disampaikan kepada manusia. Wajib disampaikan supaya manusia tahu. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِيدٌ. Supaya mereka yakin Allah Maha Esa. Manakala surah Hijri, sebaliknya. Jadi kalaulah manusia tidak dengar ayat ini, ayat-ayat yang ada dalam kitab, manusia tidak boleh memahami kalau tak dengar. Lalu manusia tak boleh beriman dan tak boleh ikut. Dia apa akan jadi? Dia akan menyesal tak habis-habis di akhirat. Jadi surah seterusnya, pada permulaan ayat Allah beritahu, jikalah wahyu-wahyu ni tak didengari, tak dipelajari, tak difahami, maka tak boleh mengikuti. Dan apa akan jadi? Dia akan menyesal. Seperti mana ayat Rabbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Selalu orang kafir di akhirat nanti berkeinginan kalaulah mereka semasa dunia dahulu menjadi orang Islam yang ada pada mereka itu Quran sebagai pedoman. Tapi penyesalan yang ada di akhirat nanti tidak menguntungkan, tidak memberi pada mereka sebarang faedah. Maksud penting bagi surah ini adalah pada ayat yang kedua. Maknanya jikalah tauhid yang diajar daripada wahyu tidak difahami, tidak boleh diikuti, maka mereka akan jadi golongan yang senasib seperti mana ayat yang kedua. Yang akan berlaku di akhirat. Dan hukuman mereka di akhirat nanti pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga. Iaitu pertamanya penyesalan tak habis-habis. Mana tak boleh menerima akidah tauhid yang merupakan teras agama mereka, dia akan jadi golongan yang menyesal tak habis-habis. Dan walaupun penyesalan berlaku, tetap mereka akan dihukum seperti ayat yang ketiga. Dalam surah ini, Allah Ta'ala beritahu tentang bukti kenabian, iaitu Al-Quran, dikekalkan dan dijaga. Dia ada jaminan. Dia tidak seperti kitab-kitab lain. Tidak seperti Taurat dan Injil. Quran ini dijaga. Dijaga secara keseluruhan. Kitab Taurat, kitab Injil dijaga, tapi disembunyikan. Tidak segi keseluruhan. Keseluruhan yang ada, wallahualam. Apabila kita dapati makna yang ada dalam mereka itu tak sama dengan Al-Quran, sudah dikira ubah suat. Kitab Allah sama saja di segi akidah. Rukun iman, semua kitab sama. Kalau ada perubahan, tak sama dengan Al-Quran, telah ubah suat. Jadi kitab sebelum ini, Taurat dan Injil, tidak dijaga secara keseluruhan. Dijaga secara sembunyi. Yang ada rata-rata banyak sudah dikelentong. Diberitahu oleh Allah dalam Quran. Maknanya tidak seperti Quran. Quran rata-rata kitab dia di mana saja pelosok dunia, kitab sama. Lafaz tak akan berubah. Tafsiran dia juga tak akan berubah. Sebab apa? Pertama dengan sebab Nabi sudah tidak ada. Sebab ini saja satu-satunya bukti dan dalil untuk orang sampai bila-bila selepas wafatnya Nabi sebagai bahan bukti untuk agama. Ini saja. Untuk mengukur Yahudi punya kitab, untuk mengukur Nasara punya kitab pun Quran ini juga. Tidak ada yang lain. Nabi kita sendiri, Allah Ta'ala jadikan dia sehingga 63 tahun, dia pun meninggal. Tidak ada mungkin siapa-siapa lagi nak pergi jumpa Nabi, nak menyelesaikan masalah dengan Nabi. Tidak ada. Jadi Allah Ta'ala kekalkan Quran ini dan dijaga supaya dia menjadi bahan bukti di akhirat. Maksudnya Quran walaupun Nabi tidak ada, dia dijaga. Sebab di sinilah segala-galanya agama. Kalau Yahudi Nasara, zaman mereka berlalu, Nabi akan ada. Nabi akhir zaman akan beritahu, sudah berlaku penyelewengan. Maknanya kalaulah mereka tu telah terlanjur, maka Nabi akhir zaman akan memperbetulkan. Daripada Taurat, daripada Injil.
Tapi kalaulah Nabi akhir zaman sudah tidak ada, maka siapa Nabi akan mari? Tidak ada Nabi lagi. Allah jaga neraca ini. Tinggal lagi manusia yang tidak menghargainya. Hamba dia tidak menghargainya. Dan inilah satu-satunya mukjizatun khalidah, mukjizat tunggal yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala untuk umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Mukaddimah dia mengenai Quran ini akan dijaga. Itulah dia ayat-ayat dalam kitab Allah yang lengkap. Lebih-lebih lagi Quran yang jelas nyata, yang sentiasa dibaca lagi jelas nyata. Makna Quran sendiri yang sentiasa dibaca. Dia tidak ada satu kitab dalam dunia seumpama Quran di segi dibaca sentiasa. Tidak seperti Taurat, tidak seperti Injil, tidak seperti buku-buku lain. Maka namanya Quran dibaca. Wa mubinin, dia pula jelas nyata. Minta satu orang tu pelajari dia dengan tertib yang betul, boleh difahami. Dia sentiasa dibaca dan dia jelas nyata. Dia tak akan datang kepada seorang tu apabila baca sesuatu kekeliruan tu. Kalau dah dia beritahu di sini ringkas, ada satu tempat lain dia akan beritahu secara detail. Kalau lah dia beritahu satu cerita tu tidak jelas satu tajuk, dia akan cerita juga dalam cerita yang sama pada tajuk lain dengan jelas. Maka namanya mubin. Jadi Quran satu kitab yang sentiasa dibaca, lagi jelas. Tapi kalaulah begini hebat Al-Quran, jika manusia tidak mempedulikannya, dia akan menyesat. Menyesat tak habis-habis. Rubama yawaddul ladina kafaru. Selalu ingin, sentiasa berkeinginan orang yang ingkar Quran, ingkar wahyu. Laukanu muslimin, alangkah baiknya kalau dulu semasa dunia mereka menjadi betul-betul orang Islam yang berpandukan dengan kitab Al-Quran. Zarahum, Allah Ta'ala adakan dengan zajrun, zarahum. Biarlahkah mereka di dunia ini. Mana sibuk, yakulu, hanya makan. Wa yatamatta'u, hanya nak berseronok. Wa yulhihimul amalu, dilalai dan dileka-lekakan oleh segala angan-angan mereka yang tidak membuahkan hasil kekal. Biarkah mereka sibuk untuk makan saja dan berseronok saja, dan dibuai oleh angan-angan yang tidak memberi faedah kekal. Fasawfa ya'lamun, pasti mereka akan mengetahuinya kelak. Kelalaian yang mereka itu akan dibalas. Allah beritahu sebagai takhwif duniawi, wa ma ahlakna min qaryatin, dan kami tidak membinasakan mana-mana daerah, mana penduduk daerah, illa walaha kitabun ma'lum, kecuali ada pada daerah itu kitab yang diketahui umum, kitab neraca. Tak terima kitab itu sajalah menyebabkan mereka dihukum. Maknanya sebelum Allah Ta'ala menghukumkan mana-mana daerah, penduduk di mana-mana daerah, Allah datangkan lebih dahulu kitab dia sebagai neraca, sebagai ukuran. Maka jika mereka menolaknya, Allah hancurkan. Jadi illa walaha kitabun ma'lum, melainkan akan ada pada penduduk daerah itu kitab yang jelas nyata, yang diketahui umum, ia adalah kitab neraca daripada Allah. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Sunnah Allah Ta'ala, apabila hukuman berlaku, ma tasbiqu min ummatin ajalaha, tidak dapat mendahului mana-mana umat tempoh yang ditetapkan, wa ma yasta'khirun, dan tidak boleh melewatkan mana-mana tempoh yang ditetapkan oleh Allah. Jadi apabila hukuman daripada Allah tiba, maka mana-mana umat tidak boleh dicepatkan hukuman itu dan tidak boleh dilewatkan. Ayat seterusnya sebagai tasjil, laporan Allah betapa degilnya manusia setelah dibagi kepada mereka kitab dan dipilih kepada mereka Nabi untuk menjelaskan kitab. Diturunkan kitab dan dipilih Nabi untuk menjelaskan kitab. Malah kitab itu sendiri sudah mudah faham. Dipilih pula Nabi untuk baca dan jelaskan cara nak beramal. Memang mudah. Jadi kalimah yang ada pada agama itu adalah perkara yang sangat mudah. Wa qalu, kata mereka, ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikr, wahai orang yang diturunkan kepadanya Quran, innaka lamajnun, bahawa kamu ni gila. Tengok. Quran mudah, dipilih orang yang memudahkan Quran itu untuk diamal. Nabi
Dia tuduh Nabi itu gila. Teruknya manusia. Sini dia panggil tasjil, Quran Allah Ta'ala tentang sikap manusia yang bila dia degil, yang mudah untuk dia selamat pun dia tuduh gila. Jadi gila ni satu kalimah yang menyebabkan orang jauh daripadanya. Suatu tuduhan bagi miliarkan orang lain dekat. Dia ada satu perkataan kalau kita sebut satu perkataan tu orang makin dekat. Kita sebut satu tuduhan. Kadang-kadang orang mari nak tengok. Ini kalimah majnun, kalimah yang bila dituduh orang akan menjauhi. Syaitan guna perkataan, bisik kepada satu tu, buatlah tuduhan dengan kalimah ni, bila dengar orang pun jauh. Sebab gila satu orang tak pergi. Baik budak kecil, baik orang tua, wanita, orang lelaki semua sama. Hari ini pun sama juga. Kalimah yang diguna pakai, dia tak tahu apa-apa makna, dituduh supaya dijauhi. Kalimah itu diguna untuk dijauhi. Jadi dia tuduh Nabi SAW, innaka lamajnun, sesungguhnya kamu satu orang gila. Kalimah ini Allah pun jauh pada Nabi. Lauma ta'tinal malaika. Kata mereka, mengapa kamu tak bawa kepada kami malaikat? Sokong kamu, bawa kamu ni Nabi. Sokong kamu apa yang kamu baca tu wahyu. In kunta minas sadiqin, sekiranya kamu benar daripada golongan yang benar, mengatakan kamu adalah Rasul yang dipilih, apa yang kamu baca itulah wahyu Tuhan. Allah jawab, nak malaikat adalah datangnya untuk azab. Dia tak ada datang untuk menangguhkan lagi. Malaikat datang hanya untuk menghancurkan manusia yang ingkar. Jadi ma nunazzilul malaikata illa bil haq. Kami tidak menurunkan para malaikat kami kecuali untuk perkara yang sabit berlaku. Untuk hancurkan kamu boleh turun. Wa ma kanu idza mudharin, dan mereka itu apabila turunnya malaikat, mereka tidak akan bagi lagi peluang dan dia bagi tangguh. Kena terus. Jadi janganlah minta malaikat turun. Malaikat turun untuk menghapus dan menghancurkan mereka. Dakwah seterusnya, bukti Nabi akhir zaman ialah wahyu. Bukti Nabi akhir zaman adalah wahyu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami lah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai peringatan. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah akan jaga sungguh-sungguh Quran itu. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Di sini ayat yang Allah Ta'ala kemukakan kepada kita nak beritahu macam mana sambutan umat-umat dahulu kepada wahyu mereka. Sambutan mereka, layanan mereka kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala pada zaman mereka. Dan kemudian Allah Ta'ala beritahu kepada kita umat akhir zaman. Jadi wama ya'tihim walaqad arsalna min qablika, dan kami telah utuskan sebelum kamu fi syi'il awalin, pada umat-umat terdahulu. Syi'il dengan mana umat-umat, golongan-golongan kabilah-kabilah terdahulu. Wama ya'tihim min rasulin, dan tidak datang kepada mereka itu mana-mana rasul illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan umat akan mempersendakan rasul itu. Melainkan umat akan mempersendakan rasul itu. Majoritinya, bukan semua, majoriti. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Beginilah kami akan memasukkan sifat mempersendakan rasul kepada hati-hati orang yang dikira bersalah. Bermakna kalaulah dia jenis mempersendakan, memang orang yang salah. Sebab kami memasukkan ke dalam hati orang seperti ini saja mempersendakan rasul. Nak beritahu kepada umat akhir zaman, umat-umat dahulu kalau mari rasul, dia mempersendakan. Maknanya orang akhir zaman pun kalau ada sifat mempersendakan, dia adalah umat yang bersalah. Jadi kadzalika, beginilah cara nasluquhu, kami akan memasukkan ke dalam hati orang bersalah mempersendakan rasul dan apa yang dibaca oleh rasul. La yu'minuna bihi, mereka memang tak akan beriman. Waqad khalat sunnatul awwalin, dan sungguhnya telah berlalu cara Tuhan untuk menghancurkan umat dahulu. Setelah diberi tempoh lagi dan lagi, akhirnya semuanya akan dihapuskan. Allah Ta'ala adakan ayat nak beritahu kepada mereka sifat degil yang ada pada kamu ni. Kalau kamu dibawa naik ke langit pun, tak perlu tunggu mereka turun. Kamu tengok mereka di langit, tengok tempat dia. Sebab kalau mereka turun, mereka akan jelma seperti manusia. Dengan rupa malaikat, dengan keadaan dia daripada nur, manusia tak dapat tengok. Dia tak dapat tidak. Malaikat apabila turun pun, akan menjadi penyokong Nabi pun, dia tetap menjelma seperti manusia.
Dengan cara jelmaan lah mata-mata manusia boleh tengok. Ayat ni nak beritahu kamu sendiri, dia punya hati teruk. Kalau kamu naik kampung malaikat di langit, kamu tengok malaikat dalam kampung dia sendiri pun, kamu kata kamu disihir. Kamu tengok satu benda yang lain sebenarnya daripada hakikat sebenar. Kamu anggap perkara yang benar itu sudah dikira sihir. Itulah hati kamu sebenar. Allah beritahu, walau fatahna alaihim baba minas sama', dan kalau kami buka pun kepada mereka yang degil ini satu pintu daripada langit, fadhallu fihi ya'rujun, lalu mereka dapat naik terus menembus ke langit dan berada dalam suasana malaikat yang ramai, kampung dia, daerah dia. Laqalu, nescaya kedegilan mereka akan kata, innama sukirat absaruna, sesungguhnya pandangan mata kami semua telah dikaburkan, lain kami tengok. Bal nahnu qaumun mash'urun, bahkan kami adalah kaum yang telah disihirkan. Jadi apa yang kami tengok ni tidak sebenar. Malaikat-malaikat yang ada ni semua tidak sebenar, kami telah disihirkan. Sedangkan mereka tengok malaikat di kampung malaikat. Kedegilan mereka kata mereka disihirkan. Maka begitulah tuduhan mereka kepada Al-Quran. Walaupun Al-Quran ni sebenar, oleh kerana kedegilan mereka lah mereka tuduh yang sebenar itu sihir. Sihir. Waqad ja'alna fis sama'i burujah, dalil akli, dan sesungguhnya kami telah jadikan di sana di langit burujah, gugusan bintang. Wa zayyanaha lin-nadhirin, kami hiasi dengan bintang itu langit untuk manusia yang memandang kepadanya, untuk manusia yang melihatnya. Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim, dan kami jaga daripada segala syaitan yang direjam. Mana kami jaga tempat-tempat di langit sana daripada syaitan yang direjam, syaitan yang dikutuk. Illa, akan tetapi, la illa sini dengan mana akan tetapi, man istaraqas sama'a, mana-mana syaitan dan jin cuba curi-curi dengar berita yang disebar oleh malaikat sesama dia. Fa'atba'ahu shihabun mubin, dan saya syaitan itu yang cuba-cuba nak dengar berita yang berlaku di kalangan malaikat, syaitan itu akan dikejar oleh obor api yang sangat jelas nyalaannya. Yakni Allah jaga, Allah kawal langit sana daripada diganggu oleh golongan jin, oleh golongan syaitan. Wal arda madatnaha, dan bumi pula kami hamparkannya. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami pancangkan di bumi ini dengan gunung-gunungan yang tinggi. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, dan kami tumbuhkan pada permukaan bumi ini daripada tumbuhan mengikut ukuran masing-masing. Walaupun air hujan yang turun, tapi rumput dia tak boleh tinggi, dia kadar tu saja. Semut samun naik sikit, pohon kayu besar lagi, pohon balak sebagainya dia tinggi lagi. Jadi masing-masing dengan kemampuan masing-masing lah Allah Ta'ala adakan. Mauzun mana mengikut ukuran. Wa ja'alna lakum fiha ma'ish, dan kami jadikan untuk kamu di dunia itu sumber rezeki, untuk kamu makan, untuk kamu minum, untuk kamu pakai. Dan wa man lastum lahu birazqin, dan kami juga telah menciptakan makhluk-makhluk yang kamu tidak memberi rezeki kepada mereka. Kami yang menyediakan rezeki, tapi mereka sebagai khadim kamu, sebagai qoli kamu, seperti binatang ternak dan sebagainya. Wa in min syai'in, dan tidak ada satu benda pun illa indana khazainuhu, kecuali di sisi kami ada khazanahnya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, kami tidak turunkannya kecuali kadar yang tertentu, sesuai untuk diuji, sesuai untuk dijadikan sebagai ujian. Kita akan sambung sekali. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna riyaha lawaqiha, dan kami telah lepaskan angin sebagai alat untuk mengawinkan tumbuhan-tumbuhan. Fa'anzalna minas sama'i ma'a, dan kami turunkan daripada langit tanah air hujan. Fa'asqainakumu, maka kami bagi minum kepada kamu air hujan itu. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan kamu tidak mampu untuk menyimpannya dengan kudrat kamu. Kamu tidak mampu untuk menyimpannya, air itu, dengan kudrat kamu.
Wa inna la nahnu nuhyi wa numit. Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan, wa numitu dan mematikan, wa nahnul warithun dan kamilah sebenarnya yang mempusakai. Mana kamu semua akan berpindah, akan mati. Seseorang tu dia kata waris semasa dia hidup, tapi apabila dia jenis mati, dia juga akan meninggalkan. Yang mempusakai sungguhnya Allah Ta'ala. Wa nahnul warithun dan kamilah sebenarnya yang mempusakai. Dalil akli lagi, walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Ilmu kami, ilmu Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami tahu al-mustaqdimina minkum, yang bersegera di kalangan kamu hingga menjadi golongan yang mendahului. Sebagai ulama tafsir menyebut, bersegera di sini adalah bersegera menyahut seruan tauhid Tuhan dan beriman. Jadi sesungguhnya kami mengetahui golongan yang bersegera menyahut seruan tauhid Tuhan, lalu dia mendahului yang lain di kalangan kamu. Begitu juga walaqad alimnal mustakhirin, dan sesungguhnya kami juga mengetahui golongan yang menangguh-nangguhkan, melewat-lewatkan, melambat-lambatkan di kalangan kamu hingga mereka itu jadi golongan yang terkemudian. Hingga mereka menjadi golongan yang terkemudian. Jadi dua sifat yang berbeza. Ahli syurga adalah ahli yang tidak menangguh-nangguhkan, bersegera dalam perkara makruf. Sebaliknya ahli neraka adalah golongan yang menangguh-nangguhkan hingga mereka dibiarkan di belakang. Jadi atas ayat inilah ayat-ayat seterusnya diturunkan. Sebagai ulama tafsir kata, ayat-ayat seterusnya berkisah mengenai ayat 24 ini. Di akhirat nanti apabila mati, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Sesungguhnya Rabb kamulah, dia akan menghimpunkan mereka semua. Di kalangan mustaqdimin maupun di kalangan mustakhirin. Semua dihimpun. Innahu hakimun alim. Sesungguhnya Allah Maha bijaksana, memberi kepada hamba itu peluang masing-masing untuk diuji dan dicoba. Alimu, Maha mengetahui siapa yang berjaya, siapa yang tidak berjaya, bagaimana kesudahan masing-masing. Kemudian Allah Ta'ala beritahu asal kejadian manusia dan jin, dan bagaimana jin yang merupakan musuh mereka, jin yang mana merupakan musuh mereka, memperdayakan mereka. Walaqad khalaqnal insana min salsal, dan sesungguhnya manusia itu, jenis manusia kami telah ciptakan dia daripada tanah yang sangat keras. Min hamain, daripada tanah warna hitam, lumpur. Masnunin, yang berbau busuk. Dia asalnya tanah berbau busuk, warna hitam, lalu dikeraskan. Itu asal kejadian manusia. Kemudian baru dibagi roh. Manakala wal jana, dan kami juga telah menciptakan jenis jin. Khalaqnahu min qablu, kami telah ciptakan jin sebelum manusia. Cuma minna, daripada api as-samu, begitu panas sehingga masuk kepanasan itu ke dalam bulu roma. Dua-dua jenis makhluk ini berbeza dari segi asal kejadian. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan di waktu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat untuk memuliakan anak Adam yang diciptakan daripada tanah. Inni khaliqun basyara, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia. Min salsalin, asal kejadiannya daripada tanah keras. Min hamain, yang ambil daripada lumpur hitam. Masnunin, yang berbau busuk. Fa idza sawaituhu, maka apabila aku telah menyempurnakan segala anggotanya dan layak untuk dibagi roh, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiup padanya rohku, roh ciptaanku. Jadi ayat ini juga penting bagi kita dalam berhujah dengan golongan Nasara apabila dinamakan Nabi Isa Ruhullah. Satu makhluk yang Allah ciptakan yang akan menjadi Nabi, tapi dibagi roh daripada kalimah. Sana menyebabkan mereka keliru. Jadi apabila nisbah pada Allah Ta'ala, roh itu mana roh kejadian Allah. Jadi tidak ada bezanya Allah Ta'ala bagi roh kepada Nabi Isa dengan Allah Ta'ala bagi roh kepada Adam.
min ruhi dalam ayat ini. Jadi beza apa? Tidak ada beza. Jadi Adam tidak dipuja. Kenapa Nabi Isa dipuja? Jadi di sini Allah kata wa nafakhtu fihi, aku tiupkan padanya, pada lembaga Adam, min ruhi, daripada ruhku. Untuk Adam ni ruhku. Dia bapa bagi segala manusia, iaitu ruh ciptaanku. Faqa'u lahu sajidin, maka kamu semua wahai malaikat turun sujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka para malaikat semua turun sujud tak terkecuali. Ajma'un taktib bagi tak terkecuali. Tak ada satu pun golongan malaikat ini yang tak sujud. Illa iblisa, kecuali iblis. Iblis adalah daripada golongan jin. Mereka juga diarahkan oleh Allah Ta'ala. Sama. Sebab apa? Sebab sama-sama duduk. Aba an yakuna ma'asajinin. Enggan iblis untuk jadi golongan yang sujud. Sedangkan dia duduk bersama-sama dengan para malaikat. Qala ya iblis. Allah tanya iblis. Kenapa ada pertanyaan? Di antaranya ulama nak beritahu pada kita, kata mereka, ulama kata bahawasanya sifat iblis adalah musuh ketat kerana kesombongannya. Tak boleh menerima arahan. Asalnya sombong tentang menerima arahan atau sebaliknya. Bukan sombong lain. Jadi apabila ditanya iblis, malaka, kenapa kamu Allah takuna tidak jadi ma'asajidin daripada golongan yang sujud? Kenapa? Beritahu sebab. Qala, kata dia, lam akun li asjuda, aku tidak akan sujud. Aku tidak mungkin sujud li basyarin, bagi makhluk jenis manusia, yang mana khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun, yang kamu telah ciptakannya daripada tanah liat yang keras, daripada lumpur hitam yang berbau busuk. Kerana ciri-ciri ini. Jadi jawapan ini berdasar pada akal, sehingga dia mengetepikan wahyu. Ini asalnya. Asal syaitannya, dia mengutamakan akal dia disebab pada fikiran dia. Kerana manusia kejadian begini. Aku begini, aku tak boleh sujud. Ini pandangan akal. Berlawanan dengan arahan sujud. Sujud adalah arahan. Arahan itu wahyu. Mana wahyu bertemu dengan akal dan nafsu. Jadilah syaitan. Qala, lalu Allah berfirman, oleh kerana ini cara kamu, fakhruj minha, keluarlah kamu daripada langit, fa innaka rajim, maka sesungguhnya kamu adalah dikutuk. Rajim ni makhluk yang dikutuk. Wa inna alaika la'nata, dan sesungguhnya ke atas kamu laknat yang berterusan ila yaumiddin, hingga pada hari pembalasan. Pada hari akan diberi balasan, laknat sampai ke situ. Mana semasa sebelum mati kamu tak boleh bertobat. Qala, kata iblis, Rabbi wahai Tuhanku, fa'anzini, bagilah tempoh matiku, lewatkan tempoh matiku, ila yaumi yub'atsun, hingga kepada mereka semua dibangkitkan. Tiup pasal kala kedua. Qala, Allah jawab, fa innaka minal munzarin, maka memang kamu daripada golongan yang diberi tangguh mati, tapi bukan pada masa tu. Ila yaumil waqtil ma'lum, kepada waktu yang ditetapkan, iaitu waktu tiup pasal kala pertama. Sekadar tu saja kamu dapat. Hingga kepada kebangkitan tidak. Qala, kata syaitan lagi, Rabbi wahai Tuhanku, bima aghwaytani, dengan sebab engkau telah sesatkanku secara takwini, la uzayyinanna lahum fil ard. La uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan hiasi maksiat dan neraka, syirik dan kufur kepada manusia di bumi ini. Aku akan hiasi. Jadi aku akan bisi kepada mereka, syirik ni cantik. Syirik adalah perkara yang baik, boleh pahala. Syirik satu perkara yang makruf. Deraka satu perkara yang boleh. Aku akan hiasi. Jadi hiasi maknanya benda tak betul, dibuat betul. Itu makna tazyin. Dan wala ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua sekali. Target syaitannya semua. Semua. Illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali syaitan kata hamba kamu yang tauhid, tak akan kena. Mukhlasi mana? Ahli tauhid. Sebab ikhlas nama bagi tauhid. Tauhid dengan ikhlas ni perkara yang sama. Kecuali hamba engkau di kalangan mereka itu yang mukhlas, yang telah dipilih untuk memiliki akidah yang tulen, yang telah dipilih
untuk memiliki akidah yang tulen. Apabila memiliki akidah yang tulen, maka akidah yang tulen tadilah menjadikan satu orang tu memilih syariat yang betul dan tepat. Dia berpunca pada akidah tauhid itulah, maka mereka akan pilih yang sahih. Mereka akan pilih sunnah. Mereka akan pilih yang sabit. Dikurang kerana ketulinan akidah yang ada pada mereka. Jadi akhirnya jadilah mereka itu mukhlasin. Golongan yang dipilih, yang disisihkan daripada golongan-golongan yang lain untuk menjadi ahli tauhid dan juga pengikut yang setia. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Tauhid inilah, Allah berfirman, tauhid inilah siratun alayya mustaqim, jalan yang lurus untuk sampai kepadaku. Hadza mana hadzal ikhlas. Tauhid inilah jalan yang lurus untuk sampai kepadaku. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-Ku tauhid itu, laisa laka alaihim sultan. Tidak ada kuasa ke atas kamu, tidak ada kuasa bagi kamu ke atas mereka. Sesungguhnya hamba-Ku tidak ada kuasa bagi kamu ke atas mereka. Illa manittaba'aka, kecuali orang yang mengikuti kamu saja. Minal ghawin, di kalangan golongan yang sesat itu. Maknanya ahli tauhid kamu tak ada kuasa. Lainlah kalau mereka mengikuti kamu. Ikhtiar mereka mengikuti kamu, jadi kami jadikan mereka itu golongan yang sesat. Kecuali manittaba'aka, kecuali orang yang mengikuti kamu. Minal ghawin, di kalangan golongan yang sabit, yang sesat. Takhwif ukhrawi, wa inna jahannam. Natijah daripada ikut syaitan. Wa inna jahannama la mawqiduhum ajma'in. Dan sesungguhnya neraka jahannam sajalah tempat dijanjikan kepada mereka semua sekali. Laha sab'at abwab, jahannam ada 7 pintu. Di kulli babi minhum juz'un maqsum. Setiap pintu di kalangan manusia yang akan masuk neraka ada golongan-golongan yang dibahagikan. Ada golongan-golongan yang telah dibahagikan. Semoga Allah lindungi kita semua daripada golongan ini. Sebaliknya tafsir, innal muttaqina fi jannati wa 'uyunin. Sesungguhnya golongan yang takut pada Allah dan jaga akidah daripada syirik. Fi jannatin, dalam kebun-kebun syurga yang luas, wa 'uyunin, mata-mata air. Dikatakan kepada mereka, sini jumlah muqaddarah, yuqalu lahum. Dikatakan kepada mereka sebagai ucapan selamat datang. Disambut, dilayan. Jadi satu orang tu pergi satu rumah, kalau tidak ada yang menunggu, biasa. Tapi kalau ada orang yang menyambut, orang menunggu, mana satu penghormatan. Seperti mana rombongan pengantin, katakanlah dia pergi ke mana-mana tempat yang ada majlis seperti itu, biasanya ada yang menyambut. Dilantik seseorang untuk menyambut, bagi meraihkan tetamu. Dan pengantin sendiri apabila dia datang, dia disambut dengan lebih berbandingan tetamu-tetamu lain. Jadi sambut itu sendiri adalah suatu naluri manusia tentang kemuliaan dan penghormatan. Jadi ahli syurga disambut. Dia tidak seperti mana ahli neraka. Udkhuluha, disambut mereka itu, dikatakan kepada mereka itu, sila masuk ke dalam syurga bisalamin, dengan keadaan sejahtera. Aminin, aman, tentera untuk selama-lamanya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut daripada hati mereka sifat dengki dendam. Seperti mana ada pada mereka semasa dunia. Ikhwanan, duduk di syurga seperti adik-beradik, bersaudara. Ala sururin mutaqabili, di atas pelami-pelami menghadap satu sama lain. La yamassuhum fiha nasabun, tidak akan disentuhi mereka itu oleh sebarang nasabun, kepenatan. Karena tidak berlaku pada mereka itu, tidak ditimpa kepada mereka itu di syurga nanti sebarang kepenatan. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan lagi buat selama-lama daripadanya. Nabi ibadi, beritahulah kepada sekalian hamba-Ku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku Tuhan, aku maha mengampuni lagi maha mengasihani. Maknanya biar dia kenal aku ni siapa, aku maha mengampuni lagi maha mengasihani. Mana rebutlah peluang menghampiri Allah Ta'ala yang bersifat seperti itu. Dan juga bagi tahu pada hamba-Ku, wa anna azabi huwal azabul alim, dan sesungguhnya azabku, dia adalah azab yang sangat-sangat perit lagi pedih. Wa nabihum,
Ini contoh takhwif duniawi, iaitu malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menghukum kaum Lut. Wa nabihum an dhaifi Ibrahim, beritahu pada mereka tentang tetamu Nabi Ibrahim. Idh dakhalu alaihi, ketika mereka masuk jumpa Nabi Ibrahim, tetamu malaikat itu berkata kepada Nabi Ibrahim, salamna salama. Faqalu salama. Asalnya faqalu salamna salama, kami ucap salam. Qala, kata Nabi Ibrahim, inna minkum wajilun, bahawa kami takut pada kamu, bahawa kami ini takut pada kamu kerana kamu tak sentuh makanan kami. Biasanya adat tetamu datang tak makan makanan, bermakna dia ada sesuatu niat yang tak baik. Qalu, kata mereka, la taujal, kamu tak perlu takut, inna nubashiruka bi ghulamin alim, kami adalah para malaikat, kami datang untuk memberitahu pada kamu ada satu berita gembira, kamu akan dapat anak yang alim. Qala, kata Nabi Ibrahim, abashartumuni ala ammasani al-kibar, adakah kamu benar-benar memberi berita gembira kepada aku sedangkan aku sudah sangat tua? Fabima tubashirun, maka dengan cara mana aku akan dapat anak seperti mana kamu bagi tahu berita? Bagaimana cara kamu beritahu berita gembira kepada aku, bagaimana cara aku akan dapat anak? Qalu, kata mereka, basyarnaka bil haqq, kami datang kepada kamu berita gembira, perkara yang benar pasti akan berlaku. Fala takum minal qanitin, maka janganlah kamu jadi daripada golongan yang putus asa daripada memperoleh anak. Qala, kata Nabi Ibrahim, tidak ada yang putus asa. Wa man yaqnatu min rahmati rabbih, tidak ada orang yang memiliki sifat putus asa daripada rahmat Tuhannya, illa dhalun, kecuali golongan yang sesat sahaja. Sebab apa? Sebab Allah memiliki segala-gala. Putus asa ni kepada makhluk yang tidak boleh buat, Allah dia boleh buat. Jadi tidak ada sebenarnya putus asa kalau bergantung, kalau berharap kepada Allah. Sebab Allah boleh buat. Allah Ta'ala boleh buat apa saja kepada hamba itu. Jadi pergantungan kalaulah hanya kepada Allah, maka tidak ada sebenarnya putus asa. Kalau ada putus asa, illa dhalun, orang yang sesat daripada Allah Ta'ala. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, oleh kerana rombongan mereka ramai, sekadar untuk beritahu berita gembira seorang pun dah cukup. Oleh kerana ramai malaikat mari, Nabi Ibrahim tanya, fama khatbukum, apa urusan besar kamu, apa urusan penting kamu, ayyuhal mursalun, wahai malaikat yang diutus. Qalu, kata mereka, inna ursilna ila qaumin mujrimin, kami sebenarnya diutuskan untuk menghancurkan kaum yang bersalah itu. Illa ala Lutin, yakni kaum Nabi Lut, kecuali keluarga Nabi Lut. Dan keluarga Nabi Lut ramai mana? 2 orang anak perempuan, sebagaimana dalam hadis. Inna lamunajjuhum ajma'in, bahawa kami akan menyelamatkan mereka, ketiga-tiga mereka itu semua sekali, tidak ada pun yang tertinggal. Illa amaratahu, kecuali istrinya, kecuali istri Nabi Lut. Qaddarna, kami takdirkannya, innaha minal ghabirin, innaha la minal ghabirin, sesungguhnya istri Nabi Lut termasuk daripada golongan yang tertinggal untuk dihukum, untuk diazabkan. Falamma ja'a al-mursalun, maka apabila datang kepada Lut malaikat yang diutuskan itu, qala, kata Nabi Lut, innakum qaumun munkarun, bahawa kamu semua ni tetamu yang tak dikenali. Jadi malaikat datang dengan rupa remaja, rupawan. Itu keadaan mereka. Qalu, kata mereka, bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun, bahkan kami datang kepada kamu bima kanu bihi yamtarun, dengan suatu azab yang mereka semua meraguinya. Kami datang kepada kamu ni nak bawa azab yang mereka kaum kamu meraguinya. Wa atainaka bil haqq, dan kami datang kepada kamu suatu berita azab. Wa inna la sadiqun, dan bahawa kami semua adalah jujur lagi benar dalam menyampaikan berita. Oleh kerana itu, fa asri bi ahlika bi qit'in min al-lail, pergilah bersama keluarga kamu, bawa mereka di hujung malam. Wattabi adbarahum, kamu duduk di belakang mereka, kamu ikuti daripada belakang mereka supaya mereka jangan berpaling. Wala yaltafit minkum ahadun, jangan siapa-siapa pada kalangan kamu itu menoleh ke belakang. Sebab menoleh ke belakang bermakna ada ta'alluq. Ada ta'alluq. Al-irtifat yadu ala ta'alluq. Nampak begitu saja makna ayat ni. Menoleh ni maknanya ada ta'alluq. Jadi mata manusia bila dia menoleh, dia ada hubungan hati dalam.
Dia ada hubungan hati dalam hati dia ada hubungan hati di segi dalaman. Jadi perbuatan menoleh bermakna hubungan hati ada. Allah ambil kira amalan ini. Allah ambil kira. Jadi kalau satu orang itu menoleh kepada golongan yang sesat, dia sebenarnya ada hati dengan golongan yang sesat. Dia menoleh kepada golongan maksiat, dia ada hati dengan golongan maksiat. Allah kira perkara seperti itu. Oleh kerana itu dalam ayat ni, wala yaltafiq minkum ahadun. Jangan siapa-siapa di kalangan kamu ni menoleh ke belakang. Sebab orang yang menoleh ke belakang, orang yang ada sifat kesembelah kepada orang yang dilaknat. Allah akan laknat dia. Wamdu terus berjalan haitsu tu'marun, ke tempat kamu diarahkan pergi. Wa qadaina ilaihi dzalikal amra. Kami telah tetapkan kepada Nabi Lut keputusan itu. An-nadabir haula'i. Apa itu keputusan? An-nadabir haula'i maqtu' musbihin. Sesungguhnya manusia yang terakhir, yang di ujung sekali mati di kalangan kaum ini, maqtu'un musbihin, akan mati, putus keturunan mereka pada pagi-pagi hari. Itulah keputusan. Maknanya tak ada satu pun di antara kaum Nabi Lut yang hidup. Yang terakhir di antara mereka juga akan mati. Maknanya kalau lah kata takdir mati itu datang mengikut time berbeza, maka siapa yang akhir sekali? Yang akhir sekali juga akan mati. Wajah ahlul Madinah. Ketika datangnya para malaikat. Ketika datangnya para malaikat berjumpa Nabi Lut, wajah ahlul Madinati yastabshirun. Datanglah penduduk Bandar Sadum dengan penuh gembira berjumpa dengan Nabi Lut kerana didapati ada tetamu-tetamu yang rupawan. Qala, kata Nabi Lut, inna haula'i dhaifi, ini semua tetamu aku, fala tafdhun, janganlah kamu memalukan aku dengan melakukan sesuatu kepada mereka perkara yang tak baik. Wattaqullah, dan kamu semua hendaklah takut sungguh-sungguh pada Allah, wala tukhzuni, janganlah pula kamu hinakan aku. Qalu, kata kaum kepada Nabi Lut, awalam nanhaka 'anil alamin, tidakkah kami melarang kamu daripada melindungi lelaki-lelaki yang ada dalam dunia ini? Qala, kata Nabi Lut, haula ibanati, ini semua perempuan-perempuan seperti anak-anakku. In kuntum fa'ilin, sekiranya kamu ingin melepas hawa nafsu, kahwinlah dengan mereka. La'amruka, Allah berfirman, la'amruka, demi umur kamu, sumpahan daripada Allah, innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka, demi umur kamu, wahai Nabi Lut, sebagai idhfa ilahi, innahum lafi sakratihim ya'mahun, sesungguhnya mereka, kaum kamu ini, berada dalam kemabukan nafsu, kemabukan nafsu, ya'mahu, kebingungan, buta hati dan kebingungan. Sesungguhnya kaum kamu ni, wahai Lut, berada dalam kemabukan nafsu, ya'mahun, buta hati, kebingungan. Lalu akhirnya fa'akhadathu sayhatu musyrikin, mereka telah dimatikan, diminasakan dengan tempikan para malaikat Jibril pada waktu pagi. Waja'alna 'aliha safilaha, lalu kami jadikan permukaan daerah mereka itu terbalik ke bawah. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, dan kami hujani atas badan mereka semasa diangkat ke langit dengan batu-batu daripada sijil. Inna fi dzalika, sesungguhnya kehancuran kaum Nabi Lut di Sadum sana, la ayatin, banyak sekali bukti kudrat Allah Ta'ala, lil mutawassimin, bagi orang yang ingin berfikir cara mendalam. Kesan-kesan derhaka, mutawassimin di mana bagi orang yang ingin berfikir secara mendalam kesan-kesan derhaka. Wa innaha labisabilil muqim, sesungguhnya daerah Sadum, tempat Nabi Lut, labisabilil muqim, merupakan jalan yang tetap menjadi laluan. Dia ada setengah-setengah tempat tidak ada lagi laluan ke sana. Tapi di kawasan Sadum ini Allah kekalkan sebagai pengajaran. Labisabilil muqim, sesungguhnya daerah Sadum yang telah bertukar menjadi lautan, labisabilil muqim, merupakan jalan yang tetap dilalui. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin, sesungguhnya pada yang dimainkan itu suatu pengajaran besar bagi orang beriman, yang faedahnya akan dapat pada orang beriman.
Wa in kana ashabul aikati la zalimin, dan sesungguhnya kaum Nabi Syuaib yang berada di Aikah sangat zalim. Fantaqamna minhum, kami juga menghukum mereka. Wa innahuma labi imamin mubin, sesungguhnya kaum Nabi Syuaib dan juga kaum Nabi Lut berada di atas jalan yang dikira laluan utama. Contoh yang ketiga, walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin, dan sesungguhnya penduduk daerah Hijri, kaum Nabi Saleh di Madain, mereka telah mendustakan Rasul, iaitu Nabi Saleh. Wa atainahum ayatina, kami bagi kepada mereka ayat-ayat tauhid kami. Fakanu anha mu'ridin, maka mereka itu selalu selalu berpaling, tidak mengendahkannya, tidak menghiraukannya. Wa kanu yanhituna minal jibali buyuta, min dengan mana fi, dan mereka itu selalu bekerja dengan kemahiran memahat di dalam bukit-bukit untuk buat rumah yang akan aman daripada dimasuki pencuri, aman daripada kepanasan, aman daripada banjir dan sebagainya. Fa akhadhathum sayhah, akhirnya mereka itu telah dihukum dengan tempikan musbihin, pada waktu pagi. Fama aghna anhum ma kanu yusibun, tidak boleh membantu dan menolong mereka oleh amalan syirik yang mereka ikhtiar lakukan. Wama khalaqna samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqq, dan akali yang kedua, dan tidak kami jadikan dengan kudrat kami lapisan langit dan bumi, wama bainahuma, dan makhluk di antara keduanya, illa bil haqq, melainkan untuk dizahirkan kebenaran sebagai bukti Allah mencipta, Allah Maha Esa. Ayat seterusnya sebagai takhwif ukhrawi, wa inna sa'ata la'atiyatun, dan sesungguhnya kiamat itu pasti akan tiba. Fasfahis safhal jamil, maka maaflah dengan cara yang paling elok kepada orang yang masih mengingkari kiamat. Al-jamil sebagai sifat safha, iaitu safhal kamil, maknanya maaflah kepada orang yang tidak boleh menerima akhirat dengan kemaafan yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat sempurna, iaitu tidak ada pada hati kamu, sangkaan apa-apa. Maknanya tidak ada pada hati kamu sangkaan apa-apa terhadap mereka. Serah kepada takdir Allah. Itu safhal jamil. Tidak ada daripada hati kamu apabila memaafkan sangkaan apa-apa daripada sangkaan yang buruk. Serah pada takdir Allah. Itu safhal jamil. Maka fasfahis safhal jamil, maafkanlah mereka dengan kemaafan yang baik, iaitu dengan cara yang baik, dengan tidak ada lagi apa-apa pada hati kamu tentang mereka. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sebab apa? Sebab Allah pencipta. Jadi jumlah kepada safhal jamil ini daripada jumlah ta'liliyah. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu, huwal khallaqul alim, dia Maha mencipta lagi Maha tahu. Apa akan jadi kesudahan mereka ni serah pada Allah. Kamu fikir tanggungjawab kamu, ya Allah bebankan pada kamu. Apa akan jadi mereka serah pada Allah. Jadi maaf kepada mereka dengan maaf yang cara yang paling baik, dengan tidak ada menaruh sangka apa-apa pada mereka. Ayat seterusnya sebagai tasliyah kepada Nabi. Maknanya orang yang buat apa-apa perkara menyanggahi apa yang kamu seru itu, kamu jangan peduli. Maknanya kamu jangan letak dalam fikiran kamu. Jangan letak perkara itu dalam hati kamu. Sebaliknya, kamu kena sibukkan dengan nikmat yang Allah bagi pada kamu. Orang kaya, katakanlah orang kaya ni, kita bagi contoh orang kaya, dia ada segala-gala. Dia ada rakan dia ada pengaruh dia ada teman rapat dia semua. Tapi dalam masa yang sama, orang kaya ada orang berdengki. Orang berdengki ni, dia sentiasa nak menyusahkan kita. Jadi kalau kita sudah ada segala-gala, duduk sibuk dengan orang berdengki, jadi hati kita jadi sakit. Jadi tidak ada arti nikmat yang ada sekeliling kita, sedangkan kita masih lagi memikiri tentang mereka. Jadi dengki itu sifat dia, tindak tanduk dia. Biar dia saja. Kamu sudah ada nikmat. Jadi fikirlah dengan positif, anda fikirlah perkara yang ada hubungan dengan keselesaan hati kamu.
ketenangan hati kamu. Jangan duk fikir perkara-perkara yang menyusahkan hati kamu. Sebab mereka tu dia ada Tuhan dia, tak akan buat sesuatu. Jadi kita sudah ada segala-gala nikmat, kita fikir nikmat yang Allah bagi dan bersyukur. Jangan fikir tentang mereka apa akan jadi, kenapa mereka begitu, kenapa mereka begini. Jadi perkara itu tidak patut. Jadi di atas Safhul Jamil tadi, Allah kata, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ, sesungguhnya kami telah kurniakan kepada kamu surah yang ada 7 ayat yang diulangi berkali-kali. Wal Quran al-Azim, dan juga Quran yang agung. Mana surah Fatihah nikmat yang sangat hebat, dibaca berkali-kali. Dan huraian dianya Quran yang seluruhnya ini begitu agung, nikmat yang tidak terhingga. Jadi fikirlah kepada nikmat ini, bersyukurlah kepada Allah. Sempurnakanlah tanggungjawab kamu di atas Quran yang Allah bagi. La tamuddanna 'ainaika, jangan kamu tumpukan mata kamu, tawajuh kamu kepada keduniaan. Fatta'na bihi, yang kami bagi keduniaan seperti itu, azwajan minhum, kepada beberapa golongan daripada kalangan mereka. Mereka orang kafir yang engkar, yang syirik ni bukan semua kaya. Ada miskin, ada apa-apa, ada yang kaya. Jadi janganlah kamu tumpukan mata kamu kepada kenikmatan dan kemewahan yang kami bagi kemewahan itu kepada beberapa golongan daripada mereka. Bahkan tumpulah mata kamu kepada ayat Allah yang merupakan nikmat yang sangat-sangat hebat, lagi agung. Wala tahzan alaihim, jangan pula berduka cita dan bersedih hati ke atas mereka. Sebab mereka ada Tuhan akan menghukum dan membalas. Waqfid janahka, manakala rendahlah diri kamu kepada lil mukminin, orang beriman bersama kamu. Rangka tolong kamu yang beriman, kamu hendaklah duduk dengan rendah diri. Untuk golongan kafir itu tak perlu bersedih hati, tawajuhlah kepada Quran yang diberi, dan tidak perlu iri hati kepada dunia-dunia yang Allah bagi pada mereka. Qul wa qul inni ana an-nadhirun mubin, dan beritahu kepada mereka tugas, sesungguhnya aku ini adalah manusia yang dipilih menjadi nabi, yang akan sentiasa memberi peringatan jelas nyata kepada sesiapa saja. Kama anzalna 'alal muqtasimin, jadi Quran yang kami turunkan kepada kamu, sebagaimana kami telah turunkan juga wahyu 'alal muqtasimin. Jadi seperti mana Quran kami bagi kepada kamu wahai Muhammad, begitu kami telah turunkan wahyu kepada al-muqtasimin. Al-muqtasimin ini kepada golongan yang membahagi-bahagikan wahyu Allah. Yang membahagi-bahagikan wahyu Allah. Yakni alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin, yaitu golongan yang telah menjadikan Quran ini berbagai-bagai bahagian. Apa makna berbagai-bagai bahagian? Sebahagian dia terima, sebahagian dia tolak. Dia kata memang kalamullah, tapi yang ni saya ambil, yang ni saya tak boleh ambil. Fa warabbika, demi Tuhan kamu, lanas'alannahum ajma'in, kami akan tanya mereka semua sekali. Amma kanu ya'malu, terhadap apa yang mereka lakukan itu, makna sebahagian ambil, sebahagian tak ambil. Oleh kerana tidak boleh jadi ada orang seperti ini, kena basmikan orang seperti ini, fasda' bima tu'maru, sebarkanlah wahyu yang diarahkan kamu untuk sebarkan. Wa'arid 'anil musyrikin, jangan peduli kepada golongan yang syirik. Sebarkanlah tauhid seperti mana kamu diarahkan. Inna kafainakal mustahzi'in, kami sudah cukup untuk menjaga kamu, melindungi kamu daripada gangguan golongan yang mempersendakan. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, itu golongan yang mempersendakan tauhid, kerana akidah mereka ada lagi ilah selain pada Allah. Oleh kerana akidah yang kita sebarkan ini bersalah dengan akidah dia yang mempersendakan kita. Itu alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, orang-orang yang mempersendakan itu adalah orang-orang yang telah menjadikan ada lagi bersama Allah ilah-ilah lain untuk disembah dan dipuja. Kurang kerana itulah mereka mempersendakan tauhid. Fasawfa ya'lamun, pasti mereka itu akan mengetahui kelak apabila mati macam mana keadaan mereka nanti. Walaqad na'lamu, ayat ini juga tasliyah kepada Nabi. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dan sesungguhnya kami tahu hati dan dada kamu sempit dengan sebab tutur kata yang mereka luahkan. Iaitu kata-kata mereka yang mereka tuduh kamu, kata-kata mereka yang mereka telah buat sakiti hati kamu. Kami juga tahu. Mana bukan saja kamu, kami juga tahu. Jadi kami akan menghukum mereka. Manakala kamu
Fasabbih bihamdi rabbika. Sibuklah diri kamu, merawati hati kamu dengan bertasbih, memuji dan memuja Tuhan kamu. Wa qum minas sajidin. Jadilah kamu daripada golongan yang sentiasa sujud. Golongan yang sentiasa sujud kepada Allah Ta'ala pada waktu-waktunya. Wa'bud rabbaka. Hendaklah kamu istiqamah beribadat kepada Allah Ta'ala Tuhan kamu yang Maha Esa. Dalam tauhid itu. Hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang kepada kamu ajal yang yakin. Al-yakin maknanya ajal kematian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Waj'al akhiratana khairan min al-ula. Wa bina billahi rabban wa bil islam dina. Bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين وصلى الله عليه وسلم.